manusia, sesama manusia pun ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tetapi sesama mereka sendiri pun kepala, tangan dan kaki itu tak menyerupai. Masing-masing ada identiti sendiri, cap jari sendiri, susunan sel mata yang tersendiri. Jadi manusia, sesama manusia pun tak menyerupai. Ali ada tangan yang tak ada siapa pun tangan macam Ali. Abu ada tangan yang tak ada siapa pun sama macam tangan Ali. Walaupun mereka kedua-duanya ada tangan, tetapi pada kaifiat itu berbeza. Ada tangan dia banyak bulu, ada tangan yang warna putih, ada tangan warna kelabu, ada tangan warna hitam. Jadi berbeza-beza. Jadi adakah itu maksud perbezaan Tuhan dengan makhluk yang difahami oleh Ibn Uthaymin? Kita baca dulu. Kata Syekh Ibn Uthaymin lagi, fahunaka syai'un minasyabah. Di sana terdapatlah antara Tuhan dan makhluk itu syai'un minasyabah. Ada sikit persamaan. Nampak? Jadi antara Tuhan dengan makhluk tidak ada mithil, tidak ada persamaan setara secara total, tidak ada mumathalah, tetapi ada syibih. Tadi kita dah sebut syibih bermakna persamaan bukan pada total, ada persamaan sikit-sikit. Jadi antara Allah dengan makhluk ada syibih, lakinnahu laisa ala sabilil mumathalah. Bismillah. Dalam video ini kita akan jelaskan perbezaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan Salafi pada isu mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk, yakni tidak ada persamaan langsung antara Allah dengan makhluk walaupun sedikit, berdasarkan firman muhkam Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Maturidi dalam kitab beliau Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab tafsir beliau, ketika menjelaskan bahawa istawa Allah Subhanahu wa taala atas arash bukanlah istawa dengan makna makan, dengan makna tempat. Bahkan istawa Allah Subhanahu wa taala atas arash itu bermakna nafadhul amri was sultan wal masyiah, pemerintahan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah nak, pasti akan berlaku. Maknanya penguasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, setiap alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Maturidi memberikan bukti beliau. Beliau berkata, dan dalil kami adalah apa yang telah kami sebut sebelum ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Allah walaupun sedikit. Fahuwa fi kulli syai'in wa kullu wajhin wa kulli wajhin la yushbihul khalq. Allah Subhanahu wa taala ini, Allah dengan makhluk tidak ada persamaan fi kulli syai', pada setiap sudut, pada setiap wajah. Wa kulli wajh, pada setiap sudut, pada setiap wajah, tidak sama dengan makhluk walaupun sedikit pun. Kerana makhluk itu pada pemerhatian luaran kita, pemerhatian mata kita, la yushbihu ba'duhu ba'dan min jami'il jihad. Kerana manusia, sesama manusia pun tidaklah sama secara total min jami'il jihad. Antara Ali dengan Abu, Ali dengan Abu tidaklah sama 100%. Manusia dengan manusia pun berbeza. Walaupun Ali ada kepala, Abu ada kepala, tapi kepala Abu tak sama dengan kepala Ali. Ali ada tangan, Ali ada kaki, Ali ada mata, tapi DNA ataupun sel-sel mata Ali dengan Abu, cap jari Ali dengan Abu, kaki, detail kaki Ali dengan Abu tak sama. Jadi manusia, sesama manusia pun tidak sama secara total. Ali ada jari, Abu ada jari, tapi jari Ali tak sama dengan jari Abu. Pada cap jari, pada detail, pada warna. Walaupun dua-dua ada jari, tetapi jari Abu tak sama dengan jari Ali. Mereka tidak sama pada setiap sudut. Bahkan mereka saling berbeza-beza walaupun sama. Innama yushbihu ba'duhum ba'dan bijihah. Ali dengan Abu ni sama pada beberapa sudut saja, bukan sama pada setiap sudut, hanya sama pada beberapa sudut. Thumma saru jami'an ashkalan wa ashbahan. Dengan perbezaan inilah, dengan perbezaan pada segenap sudut inilah, makhluk menjadi pelbagai bentuk dan rupa. Mereka menjadi pelbagai bentuk dan rupa ini atas perbezaan sesama mereka sendiri. Ali, Abu, Ahmad, Muhammad, semua ada kepala, tapi kepala masing-masing tak sama dengan kepala lain. Ali, Abu, Ahmad, Muhammad, mereka semua ada tangan, tapi tangan mereka semua tangan sendiri, tak sama dengan tangan yang lain. Sebab setiap tangan manusia itu adalah khas, identiti dia sendiri. Jadi makhluk, sesama makhluk pun tak sama secara total, ada perbezaan, kata Imam Maturidi. Bitilkal jihati allati waqa'at bainahum tasyabuh. Contohnya manusia, semua manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, itu persamaan dia, tetapi masing-masing ada kepala, tangan, kaki yang sendiri yang tak sama dengan yang lain. Jadi itu adalah sudut perbezaan.
sudut persamaan dan ada sudut perbezaan. Manusia sesama manusia tak sama secara total, bahkan mereka itu ada perbezaan sesama mereka sendiri. Walaupun pada asasnya ada persamaan lah, semua ada kepala, semua ada tangan, semua ada kaki, tapi kepala, tangan dan kaki masing-masing adalah khas untuk diri mereka sendiri, tak sama dengan yang lain. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberitahu kepada kita laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah walaupun sikit. Apakah maksud ayat ini? Kata Imam Maturidi, dalla annahu innama nafa anhu al-jihad allati yaqa'u biha at-tashabuh wal mithlu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai', Allah menafikan tashabuh dan menafikan al-mithl. Jadi ada dua istilah sekarang. Istilah pertama tashabuh, istilah kedua mithil. Apakah makna tashabuh dan apakah makna mithil? Tashabuh adalah persamaan pada beberapa sudut. Persamaan Ali dengan Abu pada beberapa sudut. Ali dengan Abu ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ini tashabuh. Ini tashabuh. Ini yang bainahum tashabuh. Ali, Ahmad, Abu, mereka semua ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jari. Itu sudut yang ada persamaan. Adapun al-mithlu, mithil ini maknanya sama 100%. A mithil dengan B maknanya sama daripada semua sudut. Jami'ul jihad, pada semua sudut. Kalau kita kata A mithil dengan B, maknanya A itu sama pada segala sudut. Jami'ul jihad, Jami'ul jihad antara A dengan B, sama sebiji, 100%. Jadi ayat ini laisa kamitslihi syai', Allah bukan hanya menafikan al-mithl, bahkan Allah menafikan at-tashabuh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nafi mithil maknanya tidak ada sesuatu pun yang sebiji sama dengan Allah pada segala sudut, tidak ada. Dan juga tashabuh, tidak ada sesiapa pun yang ada persamaan walaupun sedikit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persamaan dengan Allah walaupun dari sudut tashabuh, walaupun dari sudut mithil, dua-dua ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Antara Allah dengan makhluk tidak ada persamaan walaupun pada beberapa sudut, tidak ada persamaan sikit-sikit. Tidak ada juga persamaan mithil, yakni setanding, sebiji sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada semua sudut. Tidak ada. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Imam Maturidi membuat simpulan bahawa yukhaliful khalqa min jami'il wujuh. Allah Subhanahu Wa Taala ini bermukhalafah dengan makhluk pada sekalian sudut, sekalian wujuh, sekalian aspek. Tidak ada persamaan walau sedikit pun antara Tuhan dan makhluk. Tidak ada mithil, tidak ada tashabuh. Tidak ada persamaan secara total, tidak ada persamaan walaupun sikit-sikit. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Maturidi dalam tafsir beliau Ta'wilat Ahli Sunnah. Sekarang kita lihat pula tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami'u li Ahkamil Quran, agar tidak ada orang yang menyangka bahawa ini adalah perkara yang hanya disebut oleh Imam Maturidi. Jadi kita bawa contoh daripada tafsir yang lain. Kata Al-Imam dalam tafsir beliau, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, maha besar, maha menguasai, dengan yang memiliki nama-nama yang cantik dan sifat-sifat yang mulia ini, la yushbihu syai'an min makhluqatih. Allah itu tidak menyerupai sedikit pun. Sebab tu dia guna perkataan yushbih. Tidak menyerupai, la yushbihu syai'an, walaupun sikit daripada makhluk-makhluknya. Wala yushabbahu bihi, dan tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa ada lafaz yang syarak itlaqkan kepada Allah dan juga kepada makhluk? Ada beberapa lafaz Allah sebutkan pada Tuhan dan pada makhluk. Macam sifat pengasih, penyayang, Allah pun pengasih, makhluk pun ada pengasih. Allah penyayang, makhluk pun ada penyayang. Bahkan ayat-ayat sifat Allah seperti ada yad, makhluk pun ada yad, ada ain, ada istiwa, ada qadam dan lain-lain. Ada beberapa lafaz yang syarak sebut kepada Tuhan dan syarak sebut juga kepada makhluk. Jadi kata Imam Qurtubi, fala tashabuha bainahuma fil ma'na al-haqiqi. Walaupun digunakan lafaz yang sama pada Tuhan dan pada makhluk, tetapi pada hakikat makna itu sendiri tidak ada persamaan langsung. Tidak ada persamaan langsung. Allah penyayang, manusia penyayang, hanya sama pada sebutan mushtarak al-lafzi, hanya sama pada sebutan lafaz. Adapun pada hakikat sifat penyayang Allah berbeza sama sekali secara total dengan hakikat sifat penyayang makhluk. Kerana sifat Allah yang qadim itu bi khilafi sifatil makhluk, sama sekali berbeza dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu tidak terpisah daripada aghrad, daripada tujuan, daripada motif, daripada matlamat, tujuan. Wa huwa ta'ala munazzahun an dhalik.
Allah Ta'ala punya sifat maha suci daripada perkara tersebut. Maknanya Allah Ta'ala tidak buat sesuatu untuk dapatkan nama penyayang. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu untuk dapatkan nama maha agung, maha besar, maha gagah, maha perkasa. Itu aghrad manusia. Itu manusia buat. Dia sedekah dan orang panggil dia pemurah. Dia buat ini, orang kata dia kuat. Dia buat itu, orang kata dia sekian-sekian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bal lam yazal bi asma'ihi wa bi sifatihi, sentiasalah, sejak sedia kala lah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedemikian. Bukannya sebelum ni Allah Ta'ala tak penyayang, baru penyayang. Allah Ta'ala tak berkuasa, baru berkuasa. Bahkan sifat berkuasa, nama berkuasa kepada Allah itu adalah sabit daripada azali dan sedia kala. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang tafsir laisa kamitslihi syai'. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau menukilkan daripada para ulama yang muhaqqiqun. Kata Imam Al-Qurtubi, at-tauhid, apakah itu tauhid? Itsbatu dzatin ghairi musyabbahatin lidzawat. Adalah mengisbatkan satu zat, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat itu ghairi musyabbahatin lidzawat, tidak sama dengan segala-gala zat. Wala mu'attalatan minas sifat, dan juga tidak menafikan, membatalkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tauhid. Kita isbatkan satu zat yang tidak ada yang seperti zat itu, dan dalam masa yang sama kita isbatkan bagi zat itu segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu kata ulama muhaqqiqun. Dan Al-Wasiti menambah, dia menjelaskan ibarat ini, kata Al-Wasiti, laisa kadzatihi dzatun. Tidak ada seumpama zatnya Allah satu zat pun. Tidak ada satu zat pun yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala kasmihi ismun. Tidak ada satu nama pun yang sama hakikatnya dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala kafi'lihi fi'lun. Tidak ada satu perbuatan pun sama dengan perbuatan Allah. Wala kasifatihi sifatun. Tidak ada satu sifat pun seumpama sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada, yang sama itu apa? Illa min jihati muwafaqatil lafz. Yang sama itu hanyalah pada muwafaqatil lafz, muwafaqat lafaz. Hanya pada ishtirak lafzi. Allah kuat, manusia kuat. Kuat hanya pada sebutan lafaz sahaja. Tetapi hakikat sifat kuat Allah totally berbeza dengan hakikat sifat kuat manusia. Wajallatiz dzatul qadimatu an yakuna laha sifatun hadithah. Maha suci zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada menjadi tempat kepada perkara baru, menjadi tempat kepada sifat-sifat baru. Kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim itu bukanlah tempat untuk perkara baru, bukanlah tempat untuk sifat yang baru, yakni tak ada kemudian baru ada. Sedangkan zat Allah itu zat yang qadim. Jadi zat yang qadim juga mestilah sifat itu sifat yang qadim, berserta dengan zat, seqidam dengan zat, sesedia kala dengan zat. Zat Allah itu sedia kala, maka sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Al-Khaliq, sifat Al-Aziz, Al-Karim, itu semua adalah sifat yang qadim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Kata Imam At-Tahawi, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Bukanlah lepas Allah cipta makhluk barulah Allah dapat nama Al-Khaliq, pencipta. Wala bi ihdathihi al-bariyah istafada ismal bari. Bukanlah dengan Allah Ta'ala mencipta makhluk, mencipta manusia, Allah Ta'ala itu dapat nama Al-Bari. Bukan. Bahkan sejak sedia kala Allah Ta'ala bersifat dengan khaliqiyah. Allah bersifat dengan khaliq dan Al-Bari. Sebagaimana juga mustahil bagi zat yang baru. Zat baru ni macam zat manusia, sebelum ini tak ada, kemudian ada. Mustahil bagi zat yang baru itu ada sifat yang qadim. Itu bercanggah. Macam mana zat kamu baru ada tapi sifat kamu qadim. Jadi mustahil zat yang baru boleh ada sifat yang qadim. Ini seperti orang yang mengatakan hulul dan ittihad, mereka boleh terima benda ni. Mereka kata manusia itu baru, kemudian Tuhan meresap dalam badan mereka. Tuhan yang qadim itu meresap dalam badan mereka, bertajalli pada badan mereka. Ini perkataan-perkataan yang salah. Wa hadha kulluhu madhhabu ahli al-haqqi was sunnati wal jamaah. Ini semua adalah madhab haq, ahli al-haq, ahli sunnah wal jamaah. Apakah itu? Ya, ini tidak ada persamaan langsung antara Tuhan dan makhluk. Dan zat Allah itu qadim, sifat Allah juga qadim. Bukanlah zat Allah itu qadim, sifat dia baru. Dan makhluk yang baru juga tidak ada sifat qadim. Inilah dia madhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk pada makna hakiki, walaupun ada sama pada sebutan nama, pada lafaz, muwafaqatul lafaz. Kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, persamaan itu hanyalah pada lafaz. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Qurtubi yang mentakrirkan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Sekarang kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Ibn Uthaymin dalam majmu' fatwa beliau, kata Syekh, kalau kamu tanya apakah dia surah, gambar, rupa yang sama antara Allah dan Adam, apakah itu surah yang bagi Allah dan surah bagi Adam. Jadi pada tafsir hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi, Allah mencipta Adam pada surahnya, rupanya, gambarannya itu kembali kepada siapa? Jadi mereka kembalikannya itu kepada Allah. Maka Allah ada surah, Nabi Adam pun ada surah. Jadi apakah itu surah Allah, rupa gambaran Allah itu, dan surah Adam? Kata Syekh Ibn Uthaymin, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada wajah, lahu wajhun, walahu ainun, ada mata, walahu yadun, ada tangan, walahu rijlun, ada kaki, azza wajal, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, dia mulakan jawapan dengan kata Allah ada wajah, ada mata, ada tangan, ada kaki. Lakin la yalzamu min an takuna hadhihi al-ashya'u mumathalatan lil insan. Tetapi Allah Ta'ala walaupun ada wajah, ada mata, ada tangan, ada kaki, tetapi ini tidak melazimkan bahawa ini semua sama dengan manusia. Yang diguna perkataan mumathalah. Diguna perkataan mumathalah. Yakni tidak ada persamaan total antara Allah dengan makhluk. Tidak ada persamaan total antara wajah Allah dan wajah makhluk. Tidak ada persamaan total antara ain Allah dan ain makhluk. Tidak ada persamaan total antara yad Allah dan yad makhluk. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Sedangkan macam kita dah sebut tadi, manusia sesama manusia pun, seperti yang disebutkan oleh Imam Maturidi, manusia sesama manusia pun ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tetapi sesama mereka sendiri pun, kepala, tangan dan kaki itu tak menyerupai. Masing-masing ada identiti sendiri, cap jari sendiri, susunan sel mata yang tersendiri. Jadi manusia sesama manusia pun tak menyerupai. Ali ada tangan yang tak ada siapa pun tangan macam Ali. Abu ada tangan yang tak ada siapa pun sama macam tangan Ali. Walaupun mereka kedua-duanya ada tangan, tetapi pada kaifiat itu berbeza. Ada tangan dia banyak bulu, ada tangan yang warna putih, ada tangan warna kelabu, ada tangan warna hitam. Jadi berbeza-beza. Jadi adakah itu maksud perbezaan Tuhan dengan makhluk yang difahami oleh Ibn Uthaymin? Kita baca dulu. Kata Syekh Ibn Uthaymin lagi, fahunaka syai'un minasyabah. Di sana terdapatlah antara Tuhan dan makhluk itu syai'un minasyabah. Ada sikit persamaan. Nampak? Jadi antara Tuhan dengan makhluk tidak ada mithil, tidak ada persamaan setara secara total, tidak ada mumathalah. Tetapi ada syibih. Tadi kita dah sebut syibih bermakna persamaan bukan pada total, ada persamaan sikit-sikit. Jadi antara Allah dengan makhluk ada syibih, lakinnahu laisa ala sabilil mumathalah. Tetapi persamaan Allah dengan makhluk ini bukanlah mithil, bukanlah mumathalah, bukanlah sama totally 100% A dengan B, Allah dengan makhluk sama sebegitu. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Ibn Uthaymin. Tetapi antara Allah dan makhluk ada apa? Syai'un minasyabah. Ada sikit sama. Sebagaimana orang-orang yang awal masuk ke dalam syurga, mereka ini ada sedikit syabah dengan qamar. Lakin biduni mumathalah. Mereka, orang yang mula masuk syurga ni, ada sedikit persamaan dengan qamar. Ada sedikit syabah dengan qamar. Tetapi bukanlah mumathalah dengan qamar. Bukanlah mumathalah 100%. Bukanlah manusia ahli syurga ni sama dengan bulan, sama sebiji. Tak. Tapi sama pada sedikit sudut. Iaitu pada pencahayaan, pada kecantikan, umpamanya lah. Jadi ada sama sikit. Jadi macam tu dah juga Allah dengan makhluk ada sama sikit juga. Sebagaimana ahli syurga ini ada sama sikit dengan bulan, begitu juga Allah dengan makhluk pun ada sikit sama. Syai'un minasyabah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Wa bihadza yasduqu ma dhahaba ilaihi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi inilah dia mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi panutan Ibn Uthaymin. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah versi Al-Qurtubi atau versi Imam Maturidi. Apa Ahlussunnah wal Jamaah cakap? Ahlussunnah wal Jamaah menurut Syekh Ibn Uthaymin lah. Apa yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah cakap? Anna jami'a sifatillah, seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala laysat mumathalatan li sifatil makhluk. Tidak mithil, digunakan perkataan mumathalah, tidak sama sebiji-sebiji dengan sifat makhluk. Tak sama 100% sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi ada syai'un minasyabah. Tapi ada sikit lah sama. Dia tak sama totally, tapi dia sama sikit. Macam samanya ahli syurga yang awal ini dengan bulan.
Jadi ada sama sikit. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Jadi Ibnu Utsaimin menyifatkan sifat Allah, lalu dia menafikan sifat Allah itu daripada tahrif, yakni takwil lah menurut dia. Ta'til seperti yang dibuat oleh golongan Jahmiyah. Takyif tanpa kita membagaimanakan. Wala tamthil tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada tak dekat sini Ibnu Utsaimin menafikan tashbih? Ada tak dia kata la tashbih? Dia tak sebut. Sebab apa? Sebab sememangnya antara Allah dengan makhluk itu fihi syai'un minasyabah. Antara Allah dan makhluk ada tashbih sikit. Jadi tak boleh kita nafikan tashbih, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dia hanya menafikan tamthil, la tamthil. Tidak ada sama totally sebiji Allah dengan makhluk, sama sifat, zat, perbuatan, itu yang dia nafi. Tapi pada sudut yang sedikit ini dia tak nafi. Maknanya ada sama sikit Allah dengan makhluk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nasma'u kathiran minal kutub. Kita dengar, kita baca kitab, banyak kitab yang kata tashbih, yakni menafikan tashbih. Mereka kata min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil wala tashbih. Ada tambah kat sini wala tashbih, tapi Ibnu Utsaimin tak sebut. Tapi dalam kitab-kitab lain dia kata sebut bila tashbih. Yu'abbiruna bit tashbih wahum yaqsiduna tamthil. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dalam kitab-kitab mereka nafikan tashbih dan maksud mereka dengan tashbih itu adalah tamthil. Ni Ibn Utsaimin mentakwil boleh pula. Dia tak bagi orang takwil, tapi sekarang dia mentakwil kalam ulama yang menafikan tashbih. Dia kata maksud tashbih itu tamthil. Ini para ulama bila mereka menafikan tashbih, mereka menafikan ada sebab. Tashbih bermakna persamaan pada beberapa sudut, sikit-sikit sudut. Itu yang mereka nafikan. Tapi Ibnu Utsaimin kata tak boleh nafikan itu, sebab Allah dengan makhluk itu ada syai'un minasyabah, ada sikit sama. Jadi kalau ada ulama menafikan tashbih, kita takwilkan kata mereka itu bermakna mereka menafikan tamthil, yakni sama total, sama totally, sama sebiji-sebiji. Itu yang mereka nafikan. Adapun syai'un minasyabah ni tak ternafi antara Allah dengan makhluk, ada sikit sama, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Fa ayyuma aula, apakah yang lebih utama untuk kita sebutkan, untuk kita nafikan? Kita nak nafi tashbih ke kita nak nafi tamthil? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bit tamthili aula. Lebih aula kita menafikan tamthil, sebab ini yang digunakan oleh Al-Quran, kata Syekh. Ini yang digunakan oleh Al-Kitab. Kata Allah dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'. Jadi Allah Ta'ala menafikan di sini mithil. Allah tak nafikan syibih. Jadi berdasarkan zahir ayat ini, tidak ada sesuatu yang mithil dengan Allah, tetapi ada syibih dengan Allah. Ada makhluk yang syibih dengan Allah. Fahunaka syai'un minasyabah. Ada sama sikit makhluk dengan Tuhan. Sedangkan ayat ini dari sudut balaghahnya adalah adalah ayat nakirah dalam sirah nafi. Menafikan penafian secara mutlak, secara total. Yang ini tidak ada sama walau sedikit pun antara Allah dengan makhluk. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin kata ada sama sikit. Yang tak sama tu adalah mithil, tak sama tu adalah sama secara total. Kata Syekh Ibn Utsaimin lagi dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, menafikan tashbih alal itlaqi ghairu sahih. Menafikan persamaan total antara Tuhan dengan makhluk tak sahih, tak betul, salah. Sebab apa? Tadi dia kata ada syai'un minasyabah. Antara Tuhan dengan makhluk ini ada sama. Lianna ma min syai'aini minal a'yani aw minas sifati illa wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuh. Tidak ada dua ain, dua zat, dua benda, ataupun tidak ada antara sifat-sifat dua benda ini, melainkan antara keduanya itu ada persamaan daripada beberapa wujuh. Seperti yang telah kita syarahkan tadi ketika kita membaca perkataan Imam Maturidi. Wal ishtiraku nau'u tasyabuh. Dan persamaan ini adalah syibih. Persamaan antara dua benda ni syibih. Tidak ada dua benda melainkan ada persamaan sikit. Jadi antara Allah dengan makhluk ni ada persamaan sikit. Jadi persamaan itu adalah tasyabuh. Jadi kita tak boleh nafikan tashbih, kata Syekh Ibn Utsaimin. Falau nafaita tashbihan mutlaqan, kalau kamu menafikan secara mutlak tashbih, persamaan sedikit antara Allah dengan makhluk, lakunta nafaita kullama yushtaraku fihi al-khaliqu wal makhluqu fi syai'in ma. Maka kalau kamu menafikan tashbih, kamu akan menafikan apa yang sama antara Tuhan dan makhluk. Contoh, kata Syekh, wujud. Wujud ini, asal wujud itu samalah Tuhan dengan makhluk. Makhluk sama, makhluk wujud, Tuhan wujud. Jadi makna wujud tu pada asalnya sama antara Tuhan dengan makhluk. Jadi ini adalah satu nau'u tasyabuh. Inilah dia sudut persamaan sikit tu antara Allah dengan makhluk. Lakin farqu bainal wujudain, tetapi beza antara dua wujud. Wujud Tuhan itu wajibul wujud.
makhluk Tuhan itu wajibul wujud wa wujudul makhluqi mumkin, tetapi wujud makhluk itu harus. Sedangkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maksud sifat wujud sifat dzati. Bila kita kata Allah wujud, maknanya zat Allah. Dia tak ada beza antara dua tu. Allah bersifat dengan wujud, maknanya zat Allah ada. So Allah wujud, manusia wujud. Zat Allah, zat makhluk. Apa yang sama? Tak sama. Tak sama sedikit pun secara total antara zat Allah dan zat makhluk. Sebab tu dalam sifat 20 kita belajar sifat wujud tu adalah sifat zatiyah. Kita mengisbatkan kewujudan. Kita tidak menambahkan apa-apa sifat pun. Kita mengisbatkan kewujudan satu zat. Jadi bila kita kata Allah wujud, yang ni zat Allah ada. Manusia wujud, zat manusia wujud. Ini zat manusia. Allah, zat Allah. Apa yang sama ya? Dua zat yang berbeza secara total. Tak ada persamaan langsung antara Allah dan makhluk. Tetapi Ibnu Utsaimin kata Allah wujud, manusia wujud. Jadi pada asal makna wujud antara Tuhan dengan makhluk ni sama. Contoh kedua, sama sifat dengar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Allah dengar, manusia dengar. Jadi ada istirak. Ada persamaan pada asal sifat. Ada syibih pada asal sifat. Allah dengar, manusia dengar. Ada sama sikit antara dengar Allah dengan dengar makhluk. Tetapi ada beza banyak. Ada beza juga. Apa beza? Walakin bainahuma farq. Tetapi antara dengar Tuhan dengan dengar makhluk adalah beza. Tetapi pada asalnya sama. Lakin asla wujudis sam'i mushtarak. Tetapi asal sifat dengar antara Tuhan dengan makhluk tu sama. Ada sama sikit antara Tuhan dan makhluk, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau kita kata min ghairi tashbih, kalau kita menafikan tashbih antara Tuhan dengan makhluk, wa nafaina mutlaqat tashbih, kita kata la tashbih, tak sama sedikit pun antara Tuhan dengan makhluk. Kalau kita kata sebegitu, sebagaimana disebutkan oleh Imam-imam ahli sunnah, Imam Maturidi, Imam Qurtubi sebagai contoh yang saya bawa tadi, sara fi hadha ishkal. Jadi menafikan tashbih ini ada muskilah, salah, ada masalah menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi antara Allah dengan makhluk tidak ada sama mithil total, tetapi ada sama syibih, ada sama sikit pada beberapa sudut antara Allah dengan makhluk, berbeza dengan apa yang dah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, juga apa yang disebutkan oleh Imam Maturidi. Kata Imam Maturidi, makhluk sesama makhluk pun tak sama pada segenap sudut. Manusia sesama manusia pun ada kepala, tangan, kaki, tetapi mereka punya mata, tangan, kepala, kaki itu saling tak sama. Masing-masing ada mata, tangan, kepala, kaki sendiri. Jadi adakah sebegitu maksud yang difahamkan oleh golongan Salafi ataupun Syekh Ibnu Utsaimin kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kata Imam Maturidi, itu pun ternafi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafian secara tidak total, persamaan sikit-sikit antara makhluk ni ternafi, persamaan secara total lagilah ternafi antara Allah dengan makhluk. Jadi ini perbezaan antara manhaj ulama Asy'ariyah Maturidiyah dan mazhab Salafi ataupun seperti yang dibawa contoh oleh Ibnu Utsaimin. Maka mazhab manakah yang anda pilih, terserah kepada anda untuk memilih manakah yang lebih tanzih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.